Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa auladana fi dinika. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim al-'azizil hakim. Wa ba'du, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada petang ini. InsyaAllah kita akan sambung pembacaan kitab Safinatun Najah Fima Yajibu 'alal 'abdi li maulahu. Kita akan sambung pembacaan ni, kitab fiqh kita, kitab Safinatun Najah. Dan hari ini kita akan masuk tajuk yang seterusnya yang berkaitan dengan ibadat wuduk. Tajuk seterusnya pada muka surat yang ke-15. Muka surat yang ke-15, faslun furudul wudu'i sittatun. Fasal pada membincangkan fardu wuduk ni ada 6. Baik. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Faslun furudul wudu'i sittatun. Kita baca satu-satu matan tu dan kita baca terjemahan dia, insya-Allah. Fasal fardu wudu itu sittatun, ada 6. Fasal pada membincangkan mengenai fardu wudu. Fardu wudu ada 6, sittatun. Al-awwalu an-niyyah. Yang pertama niat. Yang pertamanya an-niyyah. Yang pertamanya niat. Al-awwalu an-niyyah. As-sani ghuslul wajhi. Fardu yang kedua adalah membasuh muka. As-salis ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Yang ketiga, fardu yang ketiga adalah membasuh kedua-dua tangan bersama kedua-dua siku, ma'al mirfaqaini. Ar-rabi'u, fardu yang keempat, mashu ba'dir ra'si. Menyapu, menyapu sebahagian kepala. Ba'dir ra'si, sebahagian kepala dengan air. Mashu ba'dir ra'si wa jami'uhu, dan keseluruhannya, yakni keseluruhan kepala, yakni sapu keseluruhan kepala itu sunnatun, sunat. Al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'bain. Yang kelima, membasuh kedua-dua kaki. Ma'al ka'bain, berserta dengan kedua-dua buku lali. Membasuh kedua-dua kaki bersama kedua-dua buku lali. As-sadisu at-tartibu. Yang keenam, fardu yang keenam bagi wuduk adalah mengikut susunan. Mengikut susunan sebagaimana yang kita sebutkan sebelum ini. Jadi kita berhenti dekat tu. Kita bincang satu-satu, insya-Allah. Jadi ini yang disebut sebagai arkanul wudu. Yang pertama kita baca tentang taharah pada minggu lepas. Kita baca tajuk istinja. Adapun selepas daripada istinja, maka Tuan Syekh teruskan dengan membincangkan tajuk taharah yang menjadi kunci kepada ibadat solat adalah ibadat wuduk kita. Jadi ibadat wuduk ni
ini sahaja rukunnya. Yang 6 ini sahaja yang rukun. Jadi kita dah sebut sebelum ni tentang perkataan rukun. Pada kita bincang rukun Islam, kita sebut juzuk yang paling utama di dalam sesuatu. Juzuk al-aqwa, al-juz'ul aqwa. Juzuk ni bahagian yang utama dalam sesuatu. Jadi yang menentukan terdirinya ataupun terlaksananya ibadat wuduk ni mesti berkait dengan yang ke-6 ini. Cukup 6 ini insya-Allah sahlah ibadat wuduk yang kita laksanakan. Jadi ini yang pertama, maksudnya rukun bagi wuduk. Kadang-kadang disebut sebagai fardu, macam ni disebut fardu wuduk ataupun rukun wuduk. Ini benda yang sama, maksudnya perkara-perkara yang menjadi kewajipan yang utama yang menentukan sah atau tidaknya ibadat wuduk yang kita lakukan. Jadi 6 ni saja. Jadi niat, kita ada yang pertama ada niat, yang keduanya basuh muka, yang ketiga kita basuh tangan sehingga ke siku kita, dan kita sapu kepala, yang kelima kita basuh kaki sehingga kedua buku lali, dan mengikut susunan sebagaimana yang dinyatakan. Jadi dalam perbincangan rukun wuduk ini, kita kena ambil satu-satu perbahasan yang berkaitan dengan rukun yang ada ni, bagi kita jelaslah perbahasan bagi setiap ibadat yang kita laksanakan. Adapun tentang rukun itu sendiri, tentang wuduk ini sendiri, tentang ibadat wuduk ini sendiri, niat yang pertama ni, yang pertama kita sebut tentang maksud wuduk itu dulu. Wuduk sebagaimana kita faham dia ibadat khas lah, ibadat yang khusus, disebut ghasli ba'dil a'dha. Kita membasuh sebahagian anggota tubuh kita yang khusus, yang ditentukan oleh syarak sebagai syarat untuk sah ibadat solat kita. Jadi kita basuh sebahagian anggota yang khusus, ini anggota yang 4 itulah. 4 saja yang kita basuh, yang wajib, dengan ada niat yang khas, dengan ada niat. Jadi sekiranya selesai yang rukun ataupun 6 yang rukun ni sebagaimana disebut tadi, maka sahlah ibadat wuduk seorang. Jadi selepas daripada itu barulah kita bincang tentang tambahan. Jadi sama juga kita buat dulu, kita buat macam senarai lah, senarai. Jadi bagi fiqh ibadat ni, setakat pengajian dan juga setakat pembacaan, bagi setiap tajuk tu kebiasaannya dia tak akan lari daripada kita panggil senarai semak dia. Kita nak senarai semak yang kita perlu tahu bagi setiap ibadat. Biasanya dia tidak akan lari daripada 4 perkara. Dia tak akan lari daripada 4. Kebiasaannya lah, boleh jadi ada lebih. Yang pertama, kita akan bincang tentang syarat. Kita akan bincang tentang syarat sah bagi perkara tersebut. Contoh sekarang ni kita bincang tentang ibadat wuduk. Jadi kita kebiasaannya untuk menyempurnakan kefahaman kita dalam persoalan wuduk ini, mestilah kita selesaikan yang pertama, tajuk syarat sah bagi ibadat wuduk itu sendiri. Apa maksud syarat sah? Syarat sah adalah perkara-perkara yang wajib dibuat, perkara yang wajib dibuat sebelum pelaksanaan sesuatu ibadat. Kebiasaannya sebelum. Dan perkara yang wajib dibuat ini, ianya berterusan sehingga selesai pelaksanaan ibadat tadi. Dia persiapan sebelum, benda tu mesti dibuat, benda tu wajib, dan mesti. Dan dia tidak termasuk dalam pelaksanaan perkara itu sendiri, tapi dia sebelum. Ini biasanya kita sebut sebagai syarat sah. Sapa dengan ibadat solat, kita akan bincang tentang syarat sah solat dulu. Syarat sah solat ni apa beza dia dengan rukun solat? Rukun ni benda yang dah masuk dalam sesuatu ibadat, benda yang termasuk dalam pelaksanaan ibadat itu sendiri. Kalau contoh bagi wuduk,
Yang dinamakan rukun tu yang 6 ni. Yang 6 yang Tuan Syekh senarai. Dua-dua wajib. Syarat sah pun wajib kita buat. Kita kena pastikan selesai. Rukun pun wajib dibuat. Kalau tak cukup syarat sah pun tak sah. Kalau tak cukup rukun pun tidak sah. Cuma yang membezakan dari segi klasifikasi itu ialah syarat sah ni perkara yang sebelum pelaksanaan. Yang kedua, rukun adalah perkara yang masuk dalam hakikat ibadat itu sendiri. Contoh wuduk tu yang termasuk dalam ibadat wuduk tu sendiri, itu yang dinamakan rukun, perkara yang wajib. Jadi kita akan start dengan syarat sah dulu, kemudian barulah kita masuk perbahasan tentang rukun dan perkara-perkara utama yang menjadi elemen yang membentuk ibadat itu. Itu kita sebut sebagai fardu ataupun kita sebut sebagai rukun. Selepas itu barulah kita tengok pada penyempurnaan. Selesai yang hak rukun, barulah kita tengok pada yang penyempurnaan, iaitulah perkara sunat bagi setiap ibadat. Contohnya, kalau tajuk solat nanti kita akan tengok, kita akan bincang perkara-perkara sunat dalam solat. Selepas selesai membincangkan perkara-perkara rukun solat, dan selepas bincang syarat-syarat sah solat. Selesai syarat-syarat sah, selesai kita baca rukun-rukun, kita faham tentang rukun, dan selesai kita bincang tentang penyempurnaan ataupun perkara-perkara yang melengkapkan dan menyempurnakan sesuatu ibadat itu, iaitu contoh perkara-perkara sunat. Itu folder yang ketiga ataupun kumpulan ketiga. Kemudian kita akan tutup ataupun kita akan sempurnakan dengan faham tentang perkara-perkara yang merosakkan ibadat itu ataupun perkara-perkara yang membatalkan. Kita guna perkataan membatalkan lah, yang akan membalikkan kepada tidak sah sesuatu ibadat. Itulah perkara yang batal. Jadi lebih kurang kalau kita tengok, kita pun nak buat senarai semak pengajian fiqh, bagi tajuk-tajuk satu demi satu tu. Contohnya wuduk, solat, mandi wajib, puasa dan sebagainya. Kita akan dapati tak akan larilah daripada yang 4 ni. Yang pertama, kita akan selesaikan tentang syarat-syarat sah bagi ibadat yang kita nak fahami tadi. Yang keduanya, kita nak faham rukun, setiap rukun bagi ibadat yang kita nak laksanakan. Selepas selesai rukun, barulah kita nak tengok yang menyempurnakan, yang perkara-perkara sunat. Selepas yang sunat, kita kena tengok juga apakah perkara yang akan merosakkan dan membatalkan ibadat kita tadi. Jadi yang dengan kitab kita ni Tuan Syekh terus masuk pada rukun. Nanti kita akan tengok di hujungnya Tuan Syekh akan sebut juga syarat-syarat sah bagi wuduk. Jadi Tuan Syekh mulakan dengan rukun dulu. Jadi kita akan start dengan rukun lah. Kita akan ambil pada rukun, dan kita akan hurai dan bincang tentang rukun ni. Jadi ibadat wuduk itu sendiri, namanya ataupun dia punya ta'rif dia disebut sebagai membasuh anggota yang khusus ni, ghuslul a'dha'il makhsus. Kita membasuh anggota yang khusus dengan niat yang khusus untuk melaksanakan ibadat solat lah. Okay. Baik. Jadi kita tengok beberapa perbahasan tentang niat wuduk itu sendiri. Jadi yang pertama, kita nak tengok tentang apakah kandungan niat. Apakah niat yang kita perlu niatkan ketika kita melaksanakan wuduk. Niat ni macam biasalah kita akan sebut tentang tempatnya dalam hati. Tempatnya dalam hati, talafuz menyebut niat itu hukumnya sunat. Cuma dari segi ibadat wuduk, kita boleh niatkan yang pertama raf'ul hadas. Ini kita bincang kandungan ataupun apakah niat yang boleh diniatkan. Jadi kita fahamlah niat tu dalam hati. Tapi yang penting nak niat apa? Kita nak niat apa? Yang pertama, boleh kita niat raf'ul hadas, mengangkat hadas. Perkataan raf'u ni maksudnya menghilangkan lah. Kita terjemah ya betul mengangkat hadas, tapi maksudnya kita nak menghilangkan hadas. Hadas. Saya ingat masa mengaji dulu, Syekh Ahmad Al-Hajin hafizahullah, itu juga Sayyidi Syekh Ali Jum'ah hafizahullah, dia buat gambaran nak bagi menampak kita faham, nak bagi senang faham. Dia buat gambaran begini. Dia kata sekiranya seseorang itu melakukan perkara yang mendatangkan hadas, yakni perkara yang batal wuduk lah. Dia buat gambaran. Dia kata
gambarannya seakan-akan naik pada anggota-anggota wuduk ini, di muka, di tangan, di kepala dan juga di kaki kita tu, seakan-akan gambarannya ada debu yang berwarna hijau. Dia sebut gambaran dah. Naik satu debu ke ataupun warna ke, tak katalah, yang penting kita bayangkan ada benda yang naik di anggota wuduk kita ni, dan anggota yang naik itu kita namakan hadas. Jadi nak sembahyang kita kena hilangkan dulu hadas itu. Jadi kita bayangkan muka kita, tangan kita, kepala kita dan kaki kita ada benda warna hijau tu, dan yang warna hijau tu hanya akan hilang dengan pelaksanaan ibadat wuduk. Sebab tu kita niatkan, aku nak menghilangkan hadas. Jadi niat yang pertama kita boleh niatkan ketika wuduk ni, kita boleh niat raf'ul hadas. Jadi kalau dia niat masa dia basuh muka tu, dia niat aku nak menghilangkan hadas, aku nak mengangkat hadas. Itu niat pertama yang sah, niat pertama yang boleh kita niatkan. Jadi kita boleh niatkan menghilangkan hadas. Yang kedua, kita boleh juga niatkan terus. Kita niat terus pada aku nak berwuduk. Nawaitul wuduk. Wuduk dalam kepala kita faham dah tadi, ta'rif wuduk tadi. Ini membasuh anggota yang khusus, yakni basuh muka, tangan, kepala dan kaki dengan mengikut susunan tadi. Itu maksudnya wuduk. Itulah maksud kepada kalimah wuduk. Jadi kita niat aku nak buat ibadat wuduk. Pun sah juga niat dia. Jadi kita niat nawaitul wuduk. Ini aku berniat nak melaksanakan ibadat wuduk ni. Pun sah juga niat kita. Betul juga niat tu. Jadi kena niat fardu wuduk ke ataupun niat wuduk sahaja ke, dua-dua boleh. Di sisi kita mazhab Imam Syafi'i, kita niat nawaitul wuduk, aku berniat wuduk sahaja pun, aku niat nak berwuduk, sah niat kita. Yang ketiga, kita nak niat fardu wuduk, juga sah niat kita. Tidak ada masalah. Okey. Kita niat fardu wuduk juga sah. Kita niat wuduk sahaja pun sah. Ketika basuh muka tu, basuh sebab apa? Dalam hati kita siap, basuh ni sebab wuduk lah. Basuh sebab melaksanakan ibadat wuduk. Sah dah niat tu. Beza dengan hak awal tadi kan. Niat kita niat nak mengangkat hadas ataupun menghilangkan hadas, pun sah juga. Kita niat nak melaksanakan fardu wuduk, sah. Kita niat melaksanakan wuduk, juga sah. Jadi dua niat ataupun tiga niat. Yang pertama raf'ul hadas. Yang keduanya kita niatkan al-wudu ataupun fardu wudu. Dua-dua boleh. Tak sebut fardu pun sah, sebut fardu pun lebih afdal. Begitu juga boleh kita niatkan nawaitu taharah lis-solah. Aku niat bersuci untuk solat. Dia niat taharah, dia niat bersuci. Aku niat bersuci at-taharah untuk solat. Juga niat yang muktabar, niat yang boleh. Niat yang boleh kita niatkan. Jadi boleh belaka. Yang menunjukkan, biasanya kita akan sebut nawaitu istibahatis solah. Nawaitu istibahatas solati. Aku berniat untuk membuat perkara yang membolehkan solat. Ini aku niat nak buat apa ni? Ini basuh ni, yang aku sedang basuh ni ialah untuk membolehkan solat. Dia panggil istibahatis solah. Jadi itu beberapa niat yang boleh kita niatkan. Jadi kita dah sebut tadi, nawaitu raf'al hadas, niat yang betul. Nawaitu wudu' pun niat yang betul. Nawaitu fardul wudu' pun niat yang betul. Nawaitu ada fardul wudu' pun betul. Kita tunaikan, niatkan, kita sebut al-ada pun boleh. Semuanya niat yang betul belaka. Kalau kita niat taharah, at-taharah lis-salah juga niat yang betul. Ataupun aku niat bersuci untuk solat pun kita sebut tadi niat yang betul. Ataupun kita sebut nawaitu at-taharata anil hadas, aku berniat bersuci daripada hadas, juga betul. So semua lafaz-lafaz yang pelbagai lah yang ada dalam perbahasan kitab-kitab fiqh kita. Semuanya boleh belaka. Jadi antara yang disebut, saya ulang lagi, sebut sekali lagi, niat mengangkat hadas, nawaitu raf'al hadas, dan apa istimewanya niat wuduk ni, walaupun kita tak sebut raf'al hadas al-asghar, tak kita niat hadas secara umum juga sah. Kita niat
nawaitu raf'al hadas, aku niat mengangkat hadas secara am, kita tak tentukan pun yang besar ke yang kecil ke, juga sah untuk ibadat wuduk kita. Jadi kita niat mengangkat raf'al hadas, jadi boleh kita niat wuduk, kita niat fardu wuduk, kita niat ada fardul wuduk pun betul. Kita niat taharah lis-solah ataupun taharah 'anil hadas juga dikira sebagai niat-niat yang muktabar, maksudnya niat yang diterima dan niat yang sah untuk kita niatkan dalam ibadat wuduk. Okey. Ini untuk situasi ataupun dalam keadaan disebut taharah orang-orang yang sihat seperti biasa. Jadi niat oleh orang-orang yang sihat. Maksud sihat di sini orang yang tidak diuji dengan penyakit yang disebut sebagai salas al-baul. Penyakit salas al-baul ni maksudnya penyakit yang berterusan ataupun daimul hadas. Daimul hadas. Daimul hadas ni orang yang sentiasa berterusan berada dalam keadaan hadas. Apa maksud orang yang diuji dengan penyakit salas ataupun salis ni? Salisul baul ataupun salas ataupun salis ni, ataupun disebut daimul hadas, orang yang sentiasa sepanjang masa dia punya najis ataupun kita apa dia punya air kencing dia sentiasa menitik, tak berhenti-henti. Selang 2-3 minit menitik terusan. Maksudnya dia punya bahagian yang menahan air kencing itu sudah tidak berfungsi dengan sempurna, menyebabkan berlaku titisan berpanjangan, berterusan lah. Jadi dipanggil orang ni orang yang ashabul aslas, orang yang sakit ataupun diuji dengan penyakit salas, kerana disebut daimul hadas, orang yang berterusan hadas. Untuk orang yang berterusan hadas ini, kaifiat wuduk dia pun berbeza sikit. Nanti kita akan terang. Ada syarat-syarat dia, tu cerita lain lah. Cuma kita nak bincang dari segi niat ini, mereka juga boleh niat dengan semua niat yang kita sebutkan tadi, kecuali dia tidak boleh berniat dengan raf'ul hadas. Dia tak boleh niat untuk mengangkat hadas. Jadi untuk orang yang diuji dengan penyakit daimul hadas ataupun salas al-baul ni tadi, dia boleh niat belaka. Nawaitul wuduk pun sah niat dia. Dia boleh niat nawaitu taharah lis-solah. Aku niat bersuci untuk solat. Okey. Bukan. Dia tak boleh, dia boleh niat al-wuduk, dia boleh niat istibahatas solah, dia boleh niat untuk membolehkan solat. Aku buat perkara yang mengharuskan ataupun membolehkan solat. Jadi dia tidak boleh niat satu saja, itulah dia tidak boleh berniat untuk mengangkat hadas. Dan juga tidak boleh niat bersuci daripada hadas. Kalau dia niat taharah lis-solah, okey. Tapi kalau dia niat untuk yang melibatkan mengangkat hadas, itu niat yang tidak sah ataupun niat yang tidak dikira. Okey. Sebab apa? Sebab hadasnya memang tidak terangkat. Maksud tak terangkat di sini, dia sentiasa berada dalam keadaan hadas. Jadi bila dia niat mengangkat hadas, mana niat itu niat yang tidak benar ataupun niat yang tidak kena dengan hakikat situasi dia. Sebab situasi dia orang yang sentiasa berada dalam keadaan hadas, maka tak bolehlah dia berniat untuk mengangkat ataupun niat untuk bersuci daripada hadas. Itu saja. Itu saja perbezaan antara niat orang yang biasa dan juga niat wuduk bagi orang yang berada dalam keadaan situasi salas al-baul ataupun salas macam-macam lah. Ada salasul baul. Begitu juga untuk orang yang sama, itulah orang yang istihadah, orang muslimat yang berada dalam istihadah juga, dia berada dalam situasi yang sama. Itu dia tidak boleh berniat dengan niat raf'al hadas. Itu yang pertama tentang perbahasan niat. Okey, jadi kita dah sebut tadi tentang apa perkara yang perlu kita niatkan dalam hati. Yang kedua, perbahasan yang kedua bagi niat wuduk ni, selepas daripada kita tahu apakah perkara yang perlu diniatkan itu, adalah tentang masa. Persoalan tentang masa bila nak niat wuduk tu. Ini pun kita dah belajar
dah lama dah kan. Semua yang kita sayang, saya baca hari ni pun, yang saya kongsi dengan apa tuan-tuan semua ni, semuanya benda yang kita dah tahu, cuma kita ulang kaji sebut. Dia mestilah niat wuduk ini di sisi mazhab Syafi'i mesti diniat ketika membasuh muka. Untuk sah niat tu, untuk sah rukun niat itu, niat itu perlu hadir dalam hati ketika kita basuh muka. Jadi disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar yang mengatakan niat itu mestilah inda ghaslil wajhi, ketika kita membasuh muka. Maksudnya ialah mestilah dibasuh, niat itu wujud ataupun niat itu hadir dalam hati kita ketika kita membasuh muka lah. Maksudnya kita tak ayak dekat muka kita tu, sambil-sambil itulah kita hadirkanlah hati kita, nawaitul wudu, aku berniat untuk wudu, ataupun aku niat raf'al hadas, aku niat untuk mengangkat hadas, ataupun aku niat untuk taharah, bersuci untuk menunaikan solat. Semua niat-niat yang kita sebut tadi lah. Jadi mesti ada ketika membasuh muka. Okey, contoh kita tak ayak kat sini pun kita niat, tak ada masalah. Mestikah daripada day kan? Tak. Pada mana-mana bahagian muka yang kita start letak itu dan wujud niat, ketika itu sudah sah rukun niat kita. Sebab apa? Sebab niat itu wujud ketika kita membasuh sebahagian daripada muka kita. Jadi Tuan Syekh sebut, nak bagi faham ni, dia kata wujud niat tu. Jadi bila kita basuh tu, tempat pertama yang kena air dan wujudnya niat, maka di situlah dikira telah sah kita punya niat, dan situlah bermulanya wuduk kita. Yang ni bermulanya rukun wuduk kita lah, dan bermulanya membasuh muka. Jadi Tuan Syekh sebut, Al-Imam Ibn Hajar sebut dalam kitab beliau, dia kata fa in ghasala juz'an minhu qablaha. Kalaulah dia basuh dulu dalam keadaan hati ataupun otak tu tak teringat langsung, basuh ikut dah. Dia basuh dah. Jadi yang bahagian dibasuh ni belum hadir niat. Okay. Jadi yang bahagian yang belum ada niat itu dianggap sebagai basuhan yang tidak dikira lah. Tapi tangan duk ada lagi ni di muka. Bila sampai separuh, sampai kat separuh muka ni, baru dia hadir niat. Jadi di situlah permulanya basuhan muka dia, dan di situ telah sah niat wuduk dia. Sebab apa? Sebab niat itu sudah kena tempat dia, itulah dia berniat ketika membasuh muka. Cuma bila dikira basuhan yang valid untuk muka itu ketika wujud niat. Jadi nak mudah cerita dia, kalau kita start letak di tangan kita basuh, kita start di dahi, masa itulah kita mula niat. Ataupun kita letak di pipi dulu, di situlah kita mula niat. Habis tu Ustaz, kalau saya dah basuh sebahagian baru saya niat pun tak ada masalah. Maksud tak ada masalah ni, maksudnya untuk rukun niat itu sudah sah. Untuk rukun niat sudah sah. Cuma yang dia kena ingat, bahagian hak dia basuh tadi yang belum wujud niat itu, yang itu dia kena ulang basuh lah. Itu saja. Jadi dia basuh ni, dia lepas dah basuh sebahagian baru dia sedap kata ni basuhan untuk wuduk. Jadi yang awal itu tak kira lagi, tapi niat dia sudah sah dan basuhan bermula di sini. Jadi apa yang dia kena buat? Dia sambung basuh dan ambil lagi air dia sambung basuh di sebahagian lagi. Itu yang dikatakan tentang sekiranya tengah-tengah basuh baru teringat niat. Dan kita nak relatekan, kita nak hubung kaitkan dengan mesti niat itu ketika membasuh muka. Niat itu mestilah wujud ketika membasuh muka. Jadi Tuan Syekh sebut fa in ghasala juz'an minhu qablaha. Kalau dia basuh dulu muka sebelum wujud niat, yang bahagian yang setelah dibasuh tanpa niat itu lara, tidak dikira lah. Okey. Fa idza qaranaha bi juz'in ba'dahu. Lepas pada tu barulah dia seiringkan niat tadi dengan basuhan. Kana alladhi qaranaha huwa awwaluhu. Tempat yang dia mula niat itu barulah dikira permulaan wuduknya ataupun permulaan basuhan muka. Jadi wa wajaba i'adatu ghasli ma taqaddama. Jadi wajiblah dia ulang basuh pada sebahagian yang belum kena tadi. Ini kalau cerita kalau dia niat di tengah-tengah. Okey. Dan kita nak sebut tadi lagi satu, nak bagi tahu dia tidak ada
sesama anggota ni pada muka ni, dia tak ada kata mesti mula di dahi ataupun mesti mula di pipi, tak ada masalah. Kalau dia start letak tu di pipi, di situlah niat dia sudah sah, sebab apa? Niat sudah wujud ketika di basuhan muka. Tempat dia mesti di basuhan muka, dan tempat yang dia sentuh dengan ada niat itulah baru dikira permulaan basuhan muka dia. Jadi benda yang tak terlampau rumit lah, benda yang bukannya rumit nak suruh sampai basuhan. Jadi ada tangan ni, ada ayat, kita letak di muka dan sampai situ hadir niatlah hati, aku niat untuk mengangkat hadas, selesai, sambunglah sempurna. Dan satu lagi kita nak sebut tentang niat ini, cukup hadir niat itu sekejap pada basuhan, pada awal-awal basuhan. Lepas pada itu niat tu hilang, tidak ada masalah. Dia bukan nak suruh berniat sampai habis muka, lepas tu kena niat. Tak. Ketika start dia letak di dahi tu, ataupun start dia letak di wajah dia niat aku mengangkat hadas. Lepas tu otak dia melayang, tak ada masalah. Sebab apa? Syarat wujud niat tu pada permulaan basuhan muka. Ada pada satu juzuk saja basuhan muka tu hadirnya niat, sudah memadai, maksudnya sudah sah kiraan dia, sudah memadai. Ini sudah sah untuk sudah sah untuk dikira rukun niat tadi. Jadi lepas pada tu dia sambung basuh muka, dia sambung basuh tangan dan sebagainya, dalam keadaan otak dia, kata apa, dia panggil ghaba, itulah hilang ataupun tak hadir tentang ibadat wuduk tadi, sudah sah. Sebab apa? Syarat niat itu wujud ketika permulaan basuhan muka. Ini permulaan basuhan muka tadi, macam yang kita dah syarah tadi, itulah tempat yang perlu ada rukun niat. Jadi itu bahagian yang kedua, perbahasan yang kedua tentang persoalan niat. Jadi yang pertama kita bincang tentang apa niat yang perlu diniatkan. Yang keduanya kita dah sebut tadi tentang masa perlu hadir ataupun perlu wujud niat tadi. Okey, kita sebut hadir tu maksudnya dia sedang lah. Maksud hadir tu dia sedang. Itu maksud niat kan. Bukanlah nak suruh susun nawaitu fardhul wuduk tu dalam bentuk ayat. Maknanya ketika basuhan tu dia sedang, ni basuh ni untuk wuduk, itulah niat. Itu yang dikatakan hadir hati. Dia niat untuk mengangkat hadas, dia niat untuk wuduk, dia niat untuk taharah bagi solat, semuanya sudah dikira niat. Jadi kalau orang yang memang semasa basuh tangan, basuh tapak tangan sunat tu dia dah niat nawaitul wuduk, ini lebih afdal lah. Tapi syarat dia mazhab Syafi'i, mesti ketika sampai basuhan muka tu mesti hadir niat. Mesti datang niat untuk wuduk tadi. Dia tak boleh dia basuh tangan tu dia niat. Bila mai dekat dia kumur mulut dan juga dia basuh hidung, dia tak hadir niat. Hilang niat tadi. Kemudian bila dah basuh muka pun hilang, dia tak hadir niat langsung. Jadi belum terlaksana bahagian rukun niat. Mazhab Syafi'i meletakkan ketika permulaan basuhan muka itu, itulah tempat yang mesti kita hadirkan hati untuk niat wuduk tadi. Okey. Baik. Itu tentang persoalan niat lah. Beberapa perbahasan tentang persoalan niat. Dan yang persoalan talaffuz, kita dah sebut dah talaffuz. Lafaz niat tu hukumnya sunat saja di sisi mazhab Syafi'i. Yang penting tempatnya dalam hati lah. Baik. Dan kita dah sebut tadi tentang masalah orang yang diuji dengan salas al-baul, yang tak bolehnya jangan dia niat mengangkat hadas. Janganlah dia niatkan mengangkat hadas. Baik. Kemudian ada tambahan sedikit lah. Ini masuk dalam bahas sedikit tentang niat, masalah perbahasan dipanggil tasyrik an-niyat. Dia gabung niat dalam wuduk. Kalau dia gabung niat dengan wuduk tu, digabungkan niat dia sambil-sambil wuduk tu dia niat untuk menyejukkan badan dia. Dia panggil nawa al-wudu'a wat tabarruda. Dia berniat wuduk dan sambil-sambil tu niat nak bagi sejuk. Salahkah begitu? Ada kesan kepada niat dia? Tidak ada masalah. Dia panggil apa? Itu dibenarkan, dibolehkan. Yang penting mesti ada niat ibadat tadi. Mesti dia ada niat wuduk. Dia mesti ada niat mengangkat hadas. Jika disertakan dengan niat-niat adat ini, maksud adat tu niat untuk
bersihkan muka sambil-sambil tu, ataupun niat untuk bagi sejuk muka panas, semuanya dibenarkan dengan syarat hadirnya ataupun wujudnya niat ibadat, niat wuduk tadi ataupun niat mengangkat hadas. Okey, itu perkara yang utama lah, perkara yang utama yang berkaitan dengan niat. Memanglah ada bahas panjang lagi tentang apa pahala dan sebagainya, macam mana kalau orang ni gabung niat begini-begini, itu tak apalah, kita tinggalkan. Yang penting untuk pelaksanaan ibadat wuduk tu, untuk kita faham tentang rukun yang pertama tu, niat tu kita dah sebut tentang elemen apakah niat yang perlu diniatkan dan masa untuk kita niat bagi ibadat wuduk tadi. Dan kita dah sebut kalau dia dah basuh sebahagian tanpa ada niat, apa yang perlu dibuat tak ada masalah apa, terus dia sambung basuh. Cuma yang bahagian yang dibasuh tanpa apa sebelum hadir niat, yang sebelum datang niat yang disyaratkan itu, yang belakang tu saja ataupun yang sebelum tu saja, ia kena ulang basuh. Okey, itu yang berkaitan dengan niat. Baik, itu rukun yang pertama. Okey, rukun yang pertama. Rukun yang kedua, ghuslul wajhi. Yang ni saya minta kita bawa ke minggu depan lah, insyaAllah. Saya minta maaf hari ni panjang sikit cerita bab niat tu, dah 45 minit dah, lebih kurangnya 45 minit. InsyaAllah lah, macam saya sebut, lebih kurang kita ambil masa setiap kali kelas tu lebih kurang 40-45 minit. Kita ambil satu-satu pembahasan yang dengan kadar yang kita nak sebut tu, dengan kadar untuk kita boleh faham kitab dan kita boleh yang melibatkan praktikalnya ataupun yang melibatkan amali untuk kita laksanakan ibadat. Okey, jadi insyaAllah minggu depan kita bagi sempat untuk 2-3 rukun. InsyaAllah kita akan selesaikan tentang rukun basuh muka, dan juga sebolehnya kita akan dapatkan 2-3 rukun lah. Sebab untuk wuduk ni walaupun matan tu pendek, cuma kita kupas bagi tambahan, bagi dengan kadar yang kita sebut tadi lah, kadar untuk kita laksanakan ataupun dalam kadar untuk kita nak amal hari-harian lah. Wallahu ta'ala a'la wa alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi